Soalan daripada Puan Isya. Saya ingin mengetahui jika seseorang diangkat secara jazbah kepada Allah Ta'ala semasa dia belum mengenali Allah. Adakah di masa dia mula menimba ilmu bolehkah juga imannya turun naik? Dan bagaimana kedudukan martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ada seseorang yang belum sempat nak berjumpa dengan mursyid, belum sempat nak menuntut ilmu secara berkomitmen, tiba-tiba hatinya itu ditarik oleh Allah SWT. Ditarik, maksudnya ditarik daripada sudut Allah Ta'ala, bukakan hijab banyak sehingga dia banyak mengenali Allah SWT. Sesuatu yang biasanya pengenalan itu dapat melalui proses menuntut ilmu, melalui proses bermursyid. Tapi ada orang yang Allah Ta'ala bukakan sekaligus, mungkin disebabkan doa daripada tok nenek moyang dia yang wali Allah SWT, ataupun dia sendiri memang keturunan orang-orang yang baik-baik, mungkin dia keturunan Rasulullah, ataupun dia mungkin keturunan wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang baka itu dia tersepak kepada beberapa individu yang tertentu sehingga dia tercepat naik, kan? Tercepat naik. Okey, pertama sekali orang yang dijazbahkan ini ditarik secara sekaligus, dia tidak boleh membimbing orang lain, ya. Jangan merasa dirinya wali Allah yang boleh membimbing orang lain. Ini pun satu ujian Allah, takut-takut dia istidraj daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu wali majzub, ya, tidak membimbing orang lain. Kalau ada orang yang wali kan secara mendadak begitu, dia panggil wali majzub. Dia tak boleh membimbing orang lain. Orang lain pun tak perlu nak angkat dia lebih-lebih, kan? Biarkan dia dengan hal keadaan dia. Ya, tak perlu ambil doa pun tak apa. Tak perlu nak minta doa daripada dia pun tak perlu. Biarkan dia adab dengan wali majzub, biarkan dia dengan hal keadaannya, ya. Ketika dia dah berada dalam keadaan majzubnya itu. Dan bila dalam keadaan waras, tak ada menjadi masalah. Walhasil dalam keadaan waras pun kita tak mengambil bimbingan mursyid daripada dia, kan? Kalau di dalam keadaan waras pun orang yang dimajzubkan, melainkan kan dia memang orang alim, kan? Orang alim tiba-tiba dia dimajzubkan, dia jadi dalam keadaan majzub, mabuk, percintaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang seperti ini masih jazbah itu masih dalam bentuk hal, ya, maksudnya boleh turun naik lagi. Pada satu keadaan dia sudah naik, tiba suatu keadaan yang dia mengenal, terbuka. Tapi satu keadaan tiba-tiba dia tertutup semula. Dia tertutup balik, kan? Kalau sebelum itu dia banyak dapat dapatan rohani, tiba-tiba kemudian dia tertutup semula. Ini memang biasa berlaku. Ini biasa berlaku sebab kadang-kadang Allah Ta'ala buka sekejap tu sebab untuk dia nak sambut dia. Itu antara cara Allah Ta'ala bagi pada manusia nak sambut ke tak nak. Apa maksud sambut? Bila dia sambut, maksudnya dia kena merealisasikan daripada sudut, dia kena lengkapkan daripada sudut, dia kena mencari mursyid yang zahir. Dia kena mencari jalan tarikat yang benar, yang sahih. Bila Allah Ta'ala sudah bagi dia isyarat bahawa dia mudah dapat, katakan dia mudah mimpi jumpa Nabi SAW, mudah jumpa mimpi wali-wali Allah, ataupun dia sudah mudah mendapat dapatan-dapatan rohani, dia mudah mendapat input-input batin. Dia jangan berlama-lama dalam keadaan begitu, sebab dia tak ada tempat rujukan nanti. Nanti syaitan boleh kacau dia, syaitan boleh tipu daya dia, dengan menyatakan bahawa kamu dah wali Allah, kamu dah tak perlu syariat, kamu dah tak perlu solat, kamu dah tak perlu puasa. Nanti syaitan akan main peranan kalau kita tak merujuk kepada orang-orang yang benar apabila sudah mendapat dapatan, ya. Alhamdulillah, mungkin kita keturunan baik-baik, kita dapat tempias doa orang-orang terdahulu. Sekarang Allah dah bagi dah, Allah dah bagi pada kita, kita nak sambut tak? Maksud sambut di sini terus kita mencari guru yang dapat membimbing kita. Jadi limpah rohani yang kita dapat itu, kita dapat rujuk kepada guru kita, supaya kita jangan terbawa-bawa, kita jangan carried away, kita jangan terapung-apung, kita jangan terawang-awang, kita jangan hanyut dengan diri kita sendiri, ataupun bahasa mudahnya jangan syok sendiri, kan? Syok sendiri sebab benda-benda dapatan rohani kadang dia boleh jadi istidraj. Tapi dalam masa yang sama dia boleh menjadi booster kepada kita untuk cari jalan mengenal Allah dengan lebih dekat lagi. Maknanya bila Allah dah mudahkan kita untuk buka jalan, lorong kita untuk mengenal Allah, maka cepat-cepat cari orang yang boleh membawa kita kepada Allah, membimbing kita kepada Allah.
jangan simpan apa yang ada kan. Takut nanti dia main kat dalam, dia mengungkit, oh kau ni hebat, oh kau ni dapat dapatan rohani, kau ni lebih hebat daripada orang-orang alim tu semua, kau lebih hebat daripada asatizah tu semua. Asatizah ni semua buta mata dia, semuanya buta hati, semuanya jahil batin dia. Tengok kau Allah dah bagi. Nanti dia akan main dalaman sebab dia tak dapat bimbingan. Dia tak dapat bimbingan. Tapi apabila dia sambut dengan dia cari bimbingan, dia lengkapkan ilmu fardu ain dia. Pertama sekali mesti lengkapkan fardu ain. Bila Allah dah mula bagi dapatan rohani, maksudnya itu panggilan daripada Allah untuk lengkapkan dulu fardu ain. Maksudnya, aku ni Allah dah bagi macam ni, tapi aku masih jahil lagi. Ianya mesti menjadi suatu motivasi kepada kita supaya kita mencari dan lengkapkan fardu ain. Jangan berlama-lama. Kata nanti apa? Kalau kita berlama-lama, kita tak apalah, call dululah, slow lah, man. Nanti lama-lama dia akan tawar balik. Dia akan tawar, nanti merudum balik. Merudum sesuatu yang asalnya sudah dibuka ke Allah, dia boleh jadi tertutup balik. Nanti sebab manusia tak beradab dengan panggilan Allah Ta'ala tersebut, nanti lama-lama dia ke belakang, mundur ke belakang. Tapi orang yang sambut, maksudnya dia ingin menempuh perjalanan rohani dengan lebih deras lagi, dengan lebih pantas lagi. Caranya apa? Caranya dengan terus memperbaiki ibadah dia, ambil ilmu yang penting fardu ain. Penting saya fardu ain, akidah, fiqh, tasawuf yang berkaitan dengan dirinya. Yang penting settlekan itu dulu. Kemudian dilengkapkan dengan bimbingan mursyid. Dia mengambil zikir dan bagaimana dia dapat berzikir secara teratur, secara tertib, supaya perjalanan rohani itu lebih tersusun. Kalau tidak nanti dia kecah. Dah dapat dapatan, dia kecah, nanti lama-lama dia lari, jadi orang ni hanyut balik kan. Sayang dia tak menyahut, dia tak menyahut labbaik Allahumma labbaik kepada panggilan yang Allah Ta'ala dah seru dia. Jadi wallahu a'lam sampai di situ. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kefahaman